6 gol di Stadium Likas. Itulah perlawanan di antara Sabah FC dan juga PDRM telah pun berakhir sebentar tadi. 5 untuk Sabah, 1 untuk PDRM, di mana Fergus Tierney telah menjaringkan sebanyak 2 gol, Kelvin Belfort, Dwi Lubik dan juga Darren Lock. Wow, ini adalah satu persembahan yang bagi aku betul-betul kau-kau lah daripada Sabah FC. Dan di antara banyak-banyak perlawanan yang telah kita lalui, perlawanan ke-22 ni adalah perlawanan terbaik yang telah aku saksikan di sepanjang kempen bola sepak tempatan kita ni. Okey, mungkin aku menganggarkan ada yang meletakkan bolehlah lawan PDRM, bolehlah menang 5-1. Kalau lawan tim lain tak boleh, susah menang. Tapi beginilah logik dia guys. Apabila kita menentang tim yang berada di bawah kita, memang sepatutnya kita perlu memenangi perlawanan tersebut. Dan kalau kita kalah nanti lain pula cerita dia. Lawan tim bawah pun kalah, lain lagi penceritaan dia. So, ini adalah satu anggaran yang cukup meleset daripada aku, di mana aku menganggarkan mungkin kita akan menang 1-0 ataupun 2-1 saja, tapi hasilnya adalah 5 gol telah dilakukan oleh Sabah FC pada perlawanan ni, dan ianya telah membawa kita tak bawa ke mana-mana pun lah. Masih kekal di tangga ke-10 guys, mengutip 2 mata. Dan di atas kita masih lagi Penang lah, iaitu 21 mata yang setakat ni mereka menentang Selangor dan mereka ketinggalan 3-0. Sebenarnya katakan that's why kenapa match ni cukup important untuk kita, at least untuk merapatkan jurang dengan Penang. So far kita mempunyai jumlah gol hilang suara aku. Kita mempunyai jumlah gol yang cukup memberangsangkan daripada Penang sekarang, itu Penang 23 dan kita 28. Kalau dari segi agregat bolos dan juga gol, kita sama dengan Penang sekarang, iaitu negatif 15. Jadi at least macam mana aku katakan pada video sebelum ni, kita memerlukan satu lagi kemenangan untuk memintas Penang. Sekiranya itu boleh dilakukan oleh Sabah FC lah, dan Penang pula kalah pada perlawanan seterusnya. Itu bila orang pentingnya aku katakan perlawanan menentang PDRM ni, tak kisahlah dia tim di mana sekalipun, tapi again menentang tim yang berada di bawah kita adalah kita sepatutnya memenangi perlawanan tersebut. Contohnya seperti melawan Melaka tempoh hari pun agak mengecewakan jugalah, kerana itu merupakan satu advantage yang cukup bagus untuk kita memperbaiki kedudukan kita di saingan Liga Super ni. Okay, itu basically untuk jadual lah. So untuk Sabah FC pula guys, mana aku katakan di awal video tadi, lama aku nak tengok Sabah main macam ni. Last benda macam ni terjadi of course apabila di bawah pengelolaan OKS. Itu sering kali kita nampak counter attack yang cukup bagus daripada Sabah FC dilakukan, cukup pantas pemain hadapan kita. Lepas tu aku cukup berpuas hati dengan jumlah gol yang kita lakukan tersebut. Bukanlah bila orang gol-gol ala kadar atau gol-gol peloksut lebih kurang macam tu, tapi ianya merupakan satu gol yang betul-betul diusahakan dan dirancang oleh pemain kita. Apatah lagi beberapa gol yang dilakukan juga adalah hasil bantuan daripada beberapa poin di atas padang. Yang bagusnya di sini adalah penyerang kita cukup sempurna pada malam ni. Siapa lagi? Sorry aku ulangi sekali lagi. Kevin Belfort, Fergus Tierney, Darren Lock, kesemuanya menjaringkan gol pada perlawanan ini, membuktikan yang memang cukup menjadilah apa dirancangkan oleh Juan Hiraro untuk perlawanan menentang sekali lagi PDRM ni. Aku banyak benda aku mau cakap, tapi aku try untuk sentuh benda-benda yang penting sajalah. Seperti biasa, pasal yang lain tu akan berikan kepada anda. So bagi aku man of the match perlawanan ni memang Fergus Tierney guys. Dia punya kesungguhan, keinginan dan juga dedikasi dia untuk berada di bahagian hadapan, especially untuk cuba menjaringkan gol dan juga membantu rakan-rakan yang lain. Harus aku puji pada perlawanan ni. Dia memang, aku tak tahu lah dia minum Red Bull kah, makan telur sama madu kah, aku tak tahu apa dia buat sebelum perlawanan ni. Tapi apa yang pastinya dipuji juga pemain kita. Inilah aku katakan hasil daripada rehat yang cukup yang mereka miliki. Persembahan sedemikian boleh diberikan oleh pemain-pemain Sabah FC. So aku yakin sekiranya perlawanan sebelum ni pun, especially dengan semangat kemenangan MFL Challenge Cup tempoh hari, untuk beberapa perlawanan selepas tu, sekiranya ada rest yang cukup, aku pasti kita boleh mendapat
mata yang kita inginkan lah pada beberapa perlawanan yang terdahulu. Unfortunately sekali lagi disebabkan low macam tu, segalanya terbantut lah dan terbukti lah bagi aku apabila cukup rehat yang cukup, inilah yang mampu dihasilkan oleh mereka. Aku mau menyentuh satu lagi pasal Duye Lubitsch. Duye Lubitsch malam ni cukup dia aku boleh katakan engine untuk Sabah FC pada malam ni lah. Macam aku katakan beberapa perlawanan sebelum ni aku nampak dia lebih drop ke bawah menyebabkan fungsi dia tidak begitu bagus. Tapi apabila dia memainkan peranan dia as a mungkin advanced playmaker atau attacking midfield, di situ terbuktilah dia punya bakat dia sebenarnya untuk bersama Sabah FC ni. Especially dan apabila beliau dikeluarkan digantikan Pelicanos, memang nampak sangatlah ada drop sikit dari segi penguasaan midfield untuk Sabah FC. Dikedekan lagi dengan Gary Steven Roberts sendiri pun macam tidak begitu fit sudah meneruskan perlawanan. Dia hanya membantutkan sedikit pergerakan Sabah FC lah. Memasukkan Pelicanos dan juga Rusdi pada perlawanan tersebut tidak seimbang dengan apa yang telah dilakukan oleh Duye Lubitsch sekali lagi dan juga Gary Steven Roberts, membuatkan agak slow sikit lah pergerakan Sabah FC walaupun kita masih mampu untuk mendapatkan 2 gol selepas itu. Untuk Rusdi, aku tak mau komen sangat persembahan dia pasal ini aku boleh katakan adalah merupakan official debut dia bersama Sabah FC di saingan Liga Super. Of course akan merasa gugup apa semualah dan beliau pun memang ada melakukan kesilapan. Kad kuning yang diberikan kepada beliau tu dia begini, it's a bravery act lah. Kemungkinan besar dia akan kena kad merah. Tapi it's a crucial thing for him to do that kerana dia memintas hantaran lintang tersebut sekiranya ianya betul-betul landing di pemain PDRM yang tidak dikawal, ianya boleh menghasilkan gol kedua untuk PDRM. Dia serupa aku tengok situasi itu macam sewaktu MU lawan Newcastle. Ini lama sudah yang Ole Gunnar Solskjaer kena dia bentes, dia tackle kau pemain Newcastle tu sampai dia kena kad merah. Crucial benda tu pasal kemungkinan besar Newcastle boleh menjaringkan gol, tapi oleh kerana tindakan yang dilakukan oleh Gunnar tu ianya menidakkan peluang tersebut, tapi dihukumlah kad merah. Dia macam pengorbanan yang dilakukan oleh suatu pemain bagi memastikan klub yang beliau wakili itu still on track dalam perlawanan tersebut. Lebih kurang begitulah yang aku saksikan. Tapi sekali lagi aku tidak mau komen banyak untuk dia pasal ini baru, permainan baru untuk dia. Of course sekali lagi faktor gugup tu lah, nervous tu memang ada. Kemasukan ini selepas keluarnya Duye Lubitsch dan selepas tu keluarnya si Gary Steven Roberts. Time tu memang sudah ada si siapa tu Sifu di dalam padang. Aku rindu tengok aksi Sifu dalam perlawanan ni. Selepas ketiadaan sekali lagi Duye Lubitsch yang banyak menggerakkan Sabah FC, Sifu adalah menjadi salah satu individu yang bertanggungjawab untuk mengganti peranan tersebut. Dan walaupun tidak begitu efektif sebenarnya, pasal ini pun aku tak salahkan juga, selama dia cuti dan ini pun dia bermain as a sub. So maksudnya dia mungkin sudah okay, dia punya daripada kecederaan dia, tapi kita kena ingat match fitness, match sharpness dia belum ada lagi. Cuma walaupun begitu dia masih boleh memberikan yang terbaik untuk Sabah FC kerana sekali lagi keluarnya Duye Lubitsch aku mengartikan seolah-olah dia menjadi enjin utama untuk Sabah FC lah dalam menggerakkan bola, dan gerakan-gerakan dia, hantaran-hantaran dari Sifu pun memang cukup efektif, cukup kreatif untuk membantu pergerakan seterusnya Sabah FC. Gila lah aku tengok perlawanan ni. Of course banyak lagi individu yang perlu aku puji lah. Mereka memainkan peranan yang sebaik-baiknya untuk perlawanan ni. This match, the way I see it, memang 110% persembahan yang mereka berikan. Of course sekali lagi lah anda boleh mengatakan ala lawan PDRM je pun. Tapi again, cara kita mengendali perlawanan ni, cara kita memenangi perlawanan ni adalah merupakan satu kemenangan yang with style dengan penuh gaya lah. Itu aku boleh katakan. Even pengulas perlawanan pun mengatakan 5 star untuk persembahan Sabah FC malam ni. Sama ada persoalannya adakah boleh teruskan atau tidak lah, itu sialah yang menjadi tanda tanya untuk kita sekarang ni. Tapi aku mengharapkan momentum ini boleh diambil kira, boleh memberikan semangat untuk pemain Sabah FC bagi mengharungi perlawanan yang seterusnya. Dominic Tan pun aku tengok macam gila-gila dia main naik atas dia tinggal di bawah. Aduh, iya.
there's a lot of things yang aku katakan di luar jangkauan lah daripada perlawanan ni. Contohnya seperti aku katakan, Pegestini pun memang lain mainan dia. Dominic Tan pun aku macam apa dia buat lampau naik atas apa semua ni. Tapi ianya memberi threat lah, ancaman untuk defend PDRM. Apabila defender sudah start naik, menunjukkan memang selesa lah Sabah. Memang selesa lah Sabah FC mengundi perlawanan tersebut. Lebih kurang begitulah aku memerhatikan perlawanan ini guys. So gol Belfort memang cukup cantik guys. First timer yang dilakukan oleh beliau. Maksudnya dia masih ada dia punya killer instinct dia tu lah. Satu lagi yang aku mau sentuh di sini, dua pemain kita fit, our striker pun memang berpatutan lah. Okey, tidak putus-putus mereka cuba untuk menghantarkan bola ke hadapan, baik dari direct ball, baik dari segi crossing, baik dari segi hantaran jauh. Actually kalau kita boleh teruskan begini sebenarnya, itu yang memberikan semangat untuk striker kita untuk cuba terus cuba mencari peluang untuk menerobos pihak lawan lah. Tapi kalau jarang fit dilakukan kepada mereka, of course mereka pun macam yang what am I doing here? Kalau tiada bola untuk aku, lebih kurang macam tu. So terbukti kalau sekiranya boleh semua tactical dilakukan seperti mana yang dirancang, sudah pasti ia boleh diterjemahkan di atas padang, dan sekali lagi yang terbukti dalam perlawanan inilah apabila kita memenangi 5-1 menentang PDRM. So okay guys, bagaimana pula pendapat anda untuk perlawanan ni? Sekali lagi aku katakan, aku hanya menyentuh beberapa benda yang penting saja, dan sekarang giliran anda untuk meletakkan pandangan anda mengenai perlawanan di ruang komentar di bawah. Bertemu lagi di video seterusnya guys. Assalamualaikum.